Selamat kembali ke Gol Penanti. Tadi kita dah sentuh pasal pemain sayap utama di Man United pada ketika ini yang juga penyerang utama mereka lah, Marcus Rashford. Sekarang ini kita nak sentuh pasal Arsenal dan pencarian mereka untuk seorang pemain sayap. Pencarian ini dah berlaku lama dah, Chun Hang. Sebelum musim bermula mereka dikaitkan dengan Rafinha lah, Pedro Neto lah, pelbagai nama. Tetapi akhirnya mereka membuat keputusan untuk memulakan musim tanpa sebarang pemain tambahan. Menjelang bulan Januari hari itu, mereka dikatakan berminat untuk mendapatkan Mikhailo Mudryk daripada Shakhtar Donetsk. Tetapi Chelsea dan Todd Boehly memiliki perancangan yang berlainan dan mereka di atas kertas berjaya mendapatkan Mudryk. Jadi Arsenal, pencarian mereka masih berterusan. Dan kita di sini hari ini nak mencadangkan 4 nama dan daripada 4 nama ni, satu dah dengar-dengar cerita macam Arsenal dah hampir nak dapatkan dia lah. So mungkin by the time korang tengok episod ni, mungkin Arsenal dah pun confirm dapatkan individu ini. Tapi tak apa, selain individu ini, kita turut menambah 3 lagi cadangan. Kalau tak Januari, hujung musim ini juga Arsenal boleh consider untuk cuba dapatkan. Jadi Chun Hang, tanpa membazir masa, individu pertama yang perlu Arsenal cuba dapatkan dan kita rasa mereka akan cuba dapatkan pun untuk posisi sayap penambahbaikan. Siapa individu ni, Chun Hang? Leandro Trossard secara peribadi seorang pemain yang sangat berkelas dunia. Tadi kita dah cakap tentang kebangkitan Marcus Rashford, tapi musim ini juga satu musim di mana kebangkitan Leandro Trossard mencuri tumpuan orang ramai. Seorang pemain sayap yang boleh beraksi di bahagian centre forward juga yang akan membantu Arsenal dari segi goal scoring aspect. Di sini anda boleh lihat Smarter Scout rating yang diberi kepada Leandro Trossard daripada Smarter Scout, dan anda boleh lihat di sini rating yang cukup baik buat receptions in the penalty box, shot volume dan juga attacking output. Terutamanya di sini kita boleh nampak keupayanya untuk sentiasa melakukan percubaan supaya boleh menjudahkan peluang di atas padang. Dan kalau kita lihat dari sudut pandangan Smarter Scout, perkara yang paling penting di sini adalah bagi saya reception in penalty box dan juga yang dua di bawah tu warna biru, ball carrying volume dan juga progressive passes. Kita tahu Arsenal adalah sebuah pasukan yang sangat meletakkan tekanan terhadap pemain sayap mereka untuk menjadi pencipta peluang dan penjaring gol yang cukup konsisten. Dan Trossard memiliki kepelbagaian. Attributes yang dia ada tu, ada variety yang cukup baik untuk dia fit ke dalam pasukan Arsenal ini. Tak kisahlah di bahagian kiri untuk kadang-kadang menggantikan Martinelli ataupun di bahagian kanan untuk kadang-kadang menggantikan Bukayo Saka, ataupun sebenarnya jika diperlukan boleh beraksi di bahagian tengah juga untuk menggantikan Eddie Nketiah ataupun Gabriel Jesus. Jadi kepelbagaian dan variety ini yang menjadikan dia sebuah prospek yang sangat menarik. Cuma Chun Hang, ramai yang mempersoalkan disiplin dia. Anda rasa ini adalah perpindahan yang akan berlaku? Kita tahu corak pengurusan Mikel Arteta, dia memang satu disciplinarian lah. Jadi kita nak harapkan Leandro Trossard boleh pay attention lah untuk bersikap lebih bersopan sikit dan respect Mikel Arteta. Ini adalah satu perpindahan yang sangat penting kerana kalau seorang pemain masuk dan kacau squad harmoni, ia boleh memberi impak negatif terhadap misi Arsenal untuk menjadi juara Liga Perdana Inggeris. Tapi Trossard, according to Fabrizio Romano dan David Ornstein, sedang dalam perbincangan untuk menyertai Arsenal. Selain Trossard, Chun Hang, 3 lagi nama yang kita nak cadangkan juga. Yang pertama adalah individu yang beraksi untuk Barcelona dan pernah bermain di Liga Perdana Inggeris. Ferran Torres. Sekiranya tidak dapat beraksi bersama skuad kesebelasan utama Barcelona, beliau ada satu peluang untuk menyertai Arsenal untuk membangunkan status beliau sebagai antara penyerang muda yang paling menarik di segala Eropah. Dan Ferran Torres, dia punya profil di sini sangat menarik sebab beliau bukan sahaja seorang pemain yang boleh beraksi di bahagian sayap kanan, tetapi juga boleh beraksi sebagai seorang false nine seperti yang apa kita tahu di dalam pasukan skuad kebangsaannya di sini. Dan kalau kita lihat kepada kekuatan utama Ferran Torres, 2 tu 99, Chun Hang. receptions in the
penalty box dan shot volume mendapat rating tertinggi di sini. Maksudnya rating sebanyak 98 dan 99 membuktikan keupayanya untuk sentiasa berada di dalam tempat yang tepat untuk menjaringkan gol dan akan mengucap-kacirkan pasukan lawan. Dan kita tahu Ferran Torres pernah beraksi di bawah Mikel Arteta ketika Mikel Arteta penolong ketua jurulatih Pep Guardiola di Man City, dan Ferran Torres juga sangat biasa dengan corak bola sepak yang berteraskan short passing kerana dia menyertai Barcelona dan beraksi dalam sistem Xavi yang menitik beratkan possessional football. Jadi dia adalah seorang pemain yang kita jangkakan sebenarnya boleh slide into pasukan Arsenal ni dengan cukup mudah dan menyesuaikan diri dengan cukup pantas sekiranya Arsenal boleh mendapatkan dia. Tapi nak dapatkan dia tu lagi satu hal lah. Barcelona akan meletakkan harga yang tinggi. Tapi dia sudah tentu salah satu calon yang perlu kita beri perhatian. Calon seterusnya pula, Chun Hang. Seorang lagi pemain yang beraksi di La Liga. Tapi yang ni masih lagi muda, masih lagi digelar sebagai pemain potensi. Tetapi potensi yang dia tunjukkan tu sebenarnya agak menarik. Ya, player potensi ini dikenali sebagai Yeremy Pino daripada Villarreal. Dan Yeremy Pino dilihat sebagai wonder kid di bumi Espanyol. Tetapi di depan ataupun pada mata Barcelona, beliau dilihat sebagai satu missed opportunity. Sebab apabila beliau masih muda, beliau telah tolak tawaran daripada Barcelona untuk menyertai Villarreal atas sebab facilities dan development plan yang lebih baik. Dan kelihatan di sini satu pemain sayap kanan yang cukup berkualiti. Boleh saya nak explain kenapa yang ini betul-betul boleh jadi perfect untuk Arteta? Silakan. Kita tahu Arteta suka pemain yang akan menekan pasukan lawan. Dia suka pemain-pemain yang aktif dalam pressing. Dia juga suka pemain-pemain yang berkaliber tinggi dalam melakukan link up. Dan pada masa yang sama, seorang pemain yang boleh menerima bola di dalam kotak penalti. Ketiga-tiga kriteria tersebut rating yang sangat tinggi buat Yeremy Pino. Dia adalah seorang pemain yang sangat versatile, Chun Hang. Ya, dan antara pemain-pemain yang digunakan untuk menjadi comparison kepada Yeremy Pino adalah David Silva sebenarnya. David Silva seorang pemain yang boleh dikatakan maestro in midfield, dan itu adalah potensi yang ada daripada Yeremy Pino yang sentiasa akan melakukan link up dengan begitu baik untuk menjadi seorang penghubung daripada zon bawah dan zon ke atas, dan itu akan membantu Arsenal mencipta lebih banyak peluang kepada rakan sepasukannya. Usianya yang sangat muda juga menjanjikan potensi jangka masa lama yang boleh dimanfaatkan oleh Arsenal sebagai sebuah institusi. Tiga kriteria itu dengan rating yang cukup tinggi memang betul-betul menarik perhatian kita lah. Yeremy Pino ni ramai yang sedang memerhatikan dia. Saya yakin Arsenal juga salah satu pasukan lah. Kalau tak winter transfer, mungkin hujung musim juga boleh cuba untuk mendapatkan dia. Tapi ada satu lagi pemain yang kita nak cadang. Dan ini adalah pemain yang mungkin orang ramai kurang beri penghormatan sebab dia sedang beraksi dalam pasukan yang sedang struggle pada ketika ini. Tetapi kalau kita evaluate pemain ini sebagai seorang individu sahaja tanpa mengambil kira sistem kelab dia dan nasib kelab dia pada ketika ini adalah pemain yang perlu menerima lebih banyak penghormatan, Chun Hang. Ya, dan player ini adalah Harvey Barnes. Dan Harvey Barnes, boleh dikatakan satu wild horse daripada kita, tapi Harvey Barnes secara peribadi, corak permainannya serupa dengan corak permainan Martinelli, seorang pemain yang sangat-sangat direct, yang akan selalu melakukan ball carrying dan gelecekan dengan begitu efektif di bahagian sayap kiri dan juga di sayap kanan. Dan anda boleh lihat di sini, ball carrying volume dan juga progressive passes. Kedua-dua rating di sini mendapat rating 77 dan 76. Rating yang sangat baik buat seorang pemain sayap kiri yang akan menggunakan kepantasan beliau untuk melakukan gelecekan dengan begitu positif. Dan di sini anda boleh lihat cara dia menggerakkan bola dan memajukan bola ke bahagian attacking third dan melakukan satu hantaran ke Dewsbury Hall. Dan itu adalah satu ciri-ciri yang dipentingkan oleh Mikel Arteta. Seorang pemain yang cukup direct seperti yang anda katakan, Chun Hang, dengan larian-larian dia dan juga percubaan-percubaan dia. Even aerial duels quantity, dia seorang pemain yang sangat aktif dalam memenangi perebutan bola di udara, 89. Rating yang diberikan, shot volume juga 96.
sangat kerap mengambil rembatan. Suatu ketika dahulu ketika Leicester City berada di kemuncak prestasi, Harvey Barnes dilihat sebagai the next big thing lah di England. Tapi sekarang ni sebab Leicester struggle, orang pun dah kurang sikit respect Harvey Barnes. Mungkin ini adalah pemain yang boleh memanfaatkan skuad Arsenal dalam bulan-bulan yang akan datang. Apapun, 4 pemain ini jelas berkualiti. Tetapi kita dengar kabar pada ketika ini nampak seperti Trossard yang akan menjadi pemain seterusnya untuk Arsenal. Belum confirm lagi, tapi Fabrizio Romano dan David Ornstein kata perbincangan sedang berlangsung. Saya rasa itu saja untuk Goal Per 90 episod minggu ni. Macam biasa, sedutan-sedutan menarik daripada setiap episod Goal Per 90 korang boleh tengok di YouTube Astro Arena. Jumpa korang dalam episod yang akan datang.